Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri pengajian pondok masjid kita yang lama juga kita berhenti bersempena dengan bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan Aidul Adha, dan alhamdulillah dengan izin Allahnya juga pagi ini kita bertemu dalam pengajian kita mengenai ilmu tauhid. Adapun dalam pengajian-pengajian lain rasanya sudah dimulai sejak awal bulan lagi. Kalau sahabat-sahabat bersama dengan saya dan masih ada buku kita ni, iaitu kitab Jauharatul Tauhid, hari ini kita akan membicarakan tulisan Tuan Syekh kita ini di halaman 10, iaitu berkaitan dengan perkara yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf bagi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dia punya matan ni dan kita baca dia punya apa yang diungkapkan oleh Tuan Syekh kita ataupun Tuan Pengarang kita ini. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun au wa fihi khalfi, yang bermaksud yakni jazamkan di i'tiqad kamu bahawa sebenarnya permulaan yang wajib mukallaf itu makrifat akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka di dalamnya itu khilaf antara kata ulama yang telah masyhur di dalam hikayah. Maksudnya sahabat-sahabat, Tuan Syekh mengatakan bahawa perkara yang pertama yang wajib ke atas seorang mukallaf itu ialah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap kenal kita akan Allah itu mestilah berada pada tahap yang tertinggi, iaitu jazam. Jazam ini juga disebut dengan istilah lain, iaitu yakin. Maksudnya kita harus mengenal Allah dalam segala sifatnya, mengenal Allah dengan segala yang wajib bagi Allah itu secara yakin jazam, ataupun disebut dalam istilah mudah kita orang Melayu, iaitu kita percaya, kita kenal, kita tahu dengan penuh yakin yang putus. Putus tu maksudnya tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesangsian pada iktikad kita mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah perkara yang harus diberi keutamaan bagi setiap yang mukallaf. Dalam memahami ataupun memperdetailkan kewajipan seorang Muslim itu mengenal Allah secara jazam tadi, terdapat beberapa pandangan ulama, khususnya di antara aliran pemikiran Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidi. Namun begitu, perbezaan mereka itu tidaklah berbeza dalam bentuk yang fundamental. Sebaliknya, perbezaan itu adalah dalam bentuk mana dahulu kenal Allah dulu ke ataupun nazar dahulu. Manakala Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kena kenal Allah secara nazar. Kata Abu Mansur Al-Maturidi kena nazar dulu barulah membawa kepada kenal Allah Subhanahu wa taala.
Namun apapun, seolah-olah kedua mereka itu yang membentuk mazhab kita, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat mengatakan bahawa mengenal Allah itu adalah perkara yang paling pertama, perkara yang paling asas dalam akidah kita mengenai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca apa huraian yang disebut oleh pengarang kitab kita ini. Dan kata jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum, dan permulaan yang wajib atas mukallaf itu makrifah akan wujud Allah dan segala sifatnya yang bangsa uluhiyah, dan makrifah akan Rasulnya, maka kemudian nazar, dan inilah barang yang dikata oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan itu pula yang rajih. Kata tuan kitab kita ni, apabila sebut perkara yang perlu kita tahu, jadi ada di sana 3 perkara. Disusun dalam susunan mengikut urutan. Pertama ialah kita mesti mengenal akan Allah Subhanahu wa taala itu dan meyakini akan kewujudannya. Itu satu. Maksudnya kita yakin, kita tahu bahawa Allah itu wujud, dan keyakinan kita berasaskan kepada pengetahuan tadi, ianya bersifat jazam. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala apabila dia minta kita Allah tidak menggunakan kuasa veto. Sebaliknya Allah meminta kita supaya tahu bahawa dia itu Tuhan. Misalnya, kalau sahabat-sahabat pergi kepada Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat akan dapati Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala mahu kita cari, Allah Taala mahu kita baca, Allah Taala mahu kita belajar, akhirnya terbentuk suatu ilmu, suatu pengetahuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi itu yang pertama yang menjadi asas kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimulai dengan meyakini akan wujudnya Allah. Kemudian setelah mana kita meyakini akan kewujudan Allah, kita pergi kepada perkara yang kedua, memahami akan segala sifat-sifat yang berbentuk uluhiyah, iaitu sifat-sifat yang berkait dengan kesucian zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barulah kepada pengenalan kita ataupun pengetahuan kita tentang junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya begitu. Kemudian setelah kita tahu perkara tadi, maka barulah kita nazar. Jadi mungkin sahabat-sahabat bertanya, apa makna nazar ya? Saya rasa sahabat-sahabat simpan dahulu persoalan apa makna nazar itu, saya akan jelaskannya di bawah nanti. Jadi sekarang mengikut pandangan Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ada 4 secara detailnya, iaitu ma'rifatullah biwujudihi, mengenal Allah akan kewujudannya. Yang kedua, ma'rifatu sifatihi al-uluhiyah, mengenali akan sifat-sifat ketuhanan Allah. Yang ketiga ialah ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya adalah nazar. Itu mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan kata Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu pula, dan permulaan yang wajib itu iaitu nazar yang sahih, maka makrifat yang jazam, dan tiada khilaf ulama ahli sunnah wal jamaah bahawasanya nazar yang menyampaikan ia makrifat akan wujud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu, maka iaitu wajib, melainkan yang diikhtilafkan itu pihak didahulukannya. Manakala Abu Mansur pula, dia mengatakan bahawa kena nazar dahulu. Selepas nazar,
barulah makrifah. Jadi nampaknya di antara Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, khilaf mereka berdua ialah khilaf tartibi, iaitu khilaf dari segi susunan mana dahulu. Abu Hasan Al-Ash'ari kata kita tahu dulu. Lepas kita tahu, baru kita bincang. Manakala Abu Mansur Al-Maturidi kata kita bincang dulu, setelah selesai kita bincang, baru kita tahu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita dapati kedua-dua imam ini tidak menafikan bahawa adanya tahu. Dan kedua-dua imam ini tidak berbeza dengan pentingnya adanya perbincangan, iaitu nazar tadi. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa pengetahuan kita ataupun perkara pertama yang mukallaf itu harus ada pada kaitannya kita dengan Allah, ada dua. Satu ialah ma'rifatullah wa rasulihi, kemudian an-nazar. Ataupun kita sebut an-nazar fi ma'rifatillah wa rasulihi. Jadi susunan sahaja nampak berbeza, namun begitu adalah hujah-hujah masing-masing, di mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan, kalau kita kata kita kena bincang dulu baru kita tahu, maka dia akan menimbulkan permasalahan kepada orang yang tidak mampu untuk berbincang. Kerana bukan semua manusia mempunyai upaya akal yang setara. Ada orang mereka boleh berbincang secara abstrak. Ada orang boleh menggunakan akalnya kepada tahap yang lebih tinggi. Maka orang-orang seperti itu bolehlah kalau kita ajak mereka berbincang. Tapi ada sebahagian manusia yang Allah SWT tidak berikan akal mereka itu setara akal-akal orang yang bijak. Maka pada mereka sudah memadai, mereka tahu. Diberitahu oleh Nabi, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh ulama yang diyakini bahawa sifat Allah itu begian. Tanda Allah itu wujud begian. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan, biarlah orang tahu terlebih dahulu, selepas mereka tahu, jika mereka mampu untuk memperbincangkannya, kita bawa mereka untuk membincangkan sehingga mereka yakin. Apapun mereka, orang yang tidak mampu untuk memperbincangkannya, memadailah mereka tahu dan mereka yakin. Tapi Imam Abu Mansur mengatakan, oleh kerana iman itu adalah bersifat jazam, dia bersifat pasti, bersifat qat'i, maka tidak akan terhasil sesuatu yang bersifat jazam dan qat'i itu melainkan diperbincangkan. Namun begitu, beliau tidaklah menolak jika orang itu tidak mampu untuk memperbincangkannya, maka imannya tidak diterima. Jadi persoalan itu adalah bersifat perbezaan itu, ya sahabat-sahabat, adalah bersifat syakli, iaitu bentuknya sahaja, tetapi hakikatnya ialah mereka sepakat mengatakan perkara yang wajib ke atas mukallaf itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya secara yakin. Itu disepakati. Syahdan, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, imam ahli tasawuf dan ahli suluk dan Imamul Haramain dan Qadi Baqilani dan Syekh Sanusi radhiyallahu anhum, dan tiada imkan sekali-kali akal basyariah dan zon itu mengenal kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Istimewa jikalau wajib ia atas mukallaf, dan tiada imkan pula diisyaratkan dengan lafaz Arab atau ajam atau barang sebagainya, melainkan ia bahawasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu wajibal wujud dan mengenal sifatnya yang bangsa uluhiyah dan sifatnya yang idhafiyah, yakni sifat af'al yang bangsa tanzihiyah. Apa kata tuan pengarang kita di sini? Tuan pengarang kita di sini cuba menggambarkan kepada kita kesimpulan yang ingin dikatakan oleh beliau ini adalah menjadi akidah kepada orang-orang tasawuf. Maka sebab itu beliau mengatakan Syekh Junaid Al-Baghdadi sebagai orang yang menjadi ketua kepada ahli-ahli suluk ataupun ahli tasawuf.
Begitu juga dengan Imamul Haramain, iaitu Imam Al-Juwaini. Begitu juga dengan Qadi Al-Baqilani, dan begitu juga dengan penulis matan kitab kita ini, Syekh Sanusi. Di mana hampir ramai ataupun keseluruhan ulama ahli sunnah mengatakan dua perkara berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks perbincangan kita pagi ini. Pertama ialah zat Allah itu maha suci. Apa maksud maha suci ya sahabat-sahabat? Maksud zat Allah itu maha suci, maksudnya tidak ada suatu keupayaan manusia yang mampu untuk menyifatkan bagaimana ataupun apa bentuk zat Allah itu. Maksudnya kita tidak mampu nak menggambarkan kepada khalayak, iaitu saya dan mana-mana ustaz, tidak mampu untuk menggambarkan akan zat Allah itu. Kita tak boleh. Jadi kalaulah kita kata saya ingin menggambarkan sesuatu kefahaman yang ada dalam benak fikiran saya kepada sahabat-sahabat, maka apa yang saya akan guna? Saya akan guna dua perkara. Pertama, saya akan guna lakaran. Ya, sama ada lakaran itu bersifat nombor, ataupun ianya bersifat rajah, ataupun dia adalah ilustrasi. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua yang saya akan gunakan untuk menggambarkan apa yang ada dalam benak fikiran saya kepada sahabat-sahabat ialah bahasa. Ya, pemilihan bahasa. Jadi kata Tuan Syekh kita ini atau Tuan Pengarang kita ini, sepakat para ulama mengatakan tidak ada mana-mana mekanisme sama ada menggunakan lakaran ataupun menggunakan mana-mana bahasa untuk menyentuh zat Allah itu. Zat Allah itu maha suci, maha agung. Jadi tidak ada satu benda pun yang mampu untuk menggambarkan secara tepat. Jadi oleh kerana tidak ada satu benda yang boleh menggambarkan zat Allah itu secara tepat, maka dalam perbincangan kita mengenai kewujudan Allah ini, maka kita akan mencipta beberapa istilah bagi menggambarkan akan sifat-sifatnya sahaja. Kita tak mampu nak gambarkan Allah itu dengan mekanisme lakaran ataupun mekanisme bahasa untuk menggambarkan kesucian zatnya itu. Melainkan apa yang cuba dijelaskan oleh Allah. Misalnya nanti kita akan bertemu dengan sifat Allah wahdaniyah. Jadi kalau sahabat-sahabat kita faham dalam bahasa biasa, ya, kita sebut bahawa Allah itu satu. Jadi kita pun tengoklah dekat hidup kita ini. Maka kita dapati dalam hidup kita ini apabila kita sebut satu, jadi satu itu dia terbentuk daripada beberapa benda yang menjadi satu. Misalnya kita kata satu Malaysia, yang dijadikan slogan oleh kerajaan terdahulu. Satu Malaysia. Dalam kataan satu Malaysia itu bermaksud maksud Malaysia itu mempunyai pelbagai bangsa tetapi disatukan. Jadi kalau kita faham Allah sedemikian, ianya tak betul. Allah tidak macam tu. Allah tidak ada komponen sehingga membentuknya menjadi satu. Maksudnya tidak ada sejarah Allah itu bergaduh dengan Tuhan-Tuhan lain, akhirnya Allah pun berdamai dan membentuk satu Tuhan. Tak ada fikiran macam tu. Jadi oleh kerana itu, para ulama yang membincangkan mengenai sifat Allah dalam perbincangan ilmu kalam ataupun dalam kitab Tauhid kita ini, mereka sepakat mengatakan bahawa Allah itu maha suci zatnya. Tidak ada sesiapa mampu untuk menjangkau, memahami zat Allah itu. Tak ada. Yang adanya ialah kita cuba membincangkan zatnya dan juga sifatnya itu, di mana pada zatnya kita hanya mampu kata satu sahaja, iaitu wajibal wujud. Allah itu ada. Itu sahaja. Kita tidak boleh mengatakan apa-apa perkara yang lain. Tidak ada satu bahasa pun yang mampu untuk mengungkap akan zat Allah itu dengan apa-apa mekanisme. Sama ada mekanisme berbentuk ilustrasi, lakaran, nombor dan sebagainya, ataupun ianya bersifat bahasa. Jadi apabila menyebut tentang Allah yang berkait dengan zatnya,
kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengatakan satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu wajibal wujud. Apa makna wajib? Wajib itu maksudnya mesti. Manakala wujud maksudnya ada. Allah itu adanya wajib. Wajib itu maksudnya tidak boleh terbayang dalam fikiran kita ada di satu masa Allah itu tak ada. Tak boleh dahului oleh kita kemudian ada. Begitu juga tidak berlaku pada adanya Allah itu setelah ada sekian lama, maka tiada untuk seketika ataupun selama-lamanya. Tidak ada. Allah itu ada kerana sifat adanya itu adalah wajib. Dia tidak ada mula pada adanya, dia tidak ada akhir pada adanya, dia tidak ada tergugat pada adanya, dan dia juga tidak ada pada zat Allah itu ada yang bersifat muttarrid, itu bertukar-tukar dan sebagainya. Adanya Allah Ta'ala itu kekal dalam satu keadaan yang ada, dan dia tidak pernah tiada, dan dia tidak akan tiada. Itu maksud wajibal wujud. Jadi apabila kita sebut Allah Subhanahu wa taala itu bicara tentang zatnya, kita ahli sunnah wal jamaah, kita hanya mampu menyentuh zat Allah itu dengan satu itu sahaja, iaitu Allah wajibnya wujud. Wujudnya itu adalah wajib. Itu sahaja. Lain daripada kita tidak akan menyentuh lagi tentang zat Allah. Yang akan kita sentuh selepas daripada ini adalah sifat uluhiyah dan sifat idhafiyah. Uluhiyah itu bermaksud yang berkait dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala, manakala sifat idhafiyah pula ialah sifat-sifat yang berkait dengan perlakuan ataupun akan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang akan kita bincang. Jadi apabila kita berbicara tentang zat Allah, kita ahli sunnah wal jamaah hanya cara tentang pada satu perkara saja, iaitu menjaizul wujud, bukan syakul wujud. Sebaliknya kita sebut dia wajibal wujud, iaitu wujudnya itu adalah mesti. Itu apa yang dimaksudkan oleh pengarang kita ini, disepakati oleh orang tasawuf, disepakati oleh ulama-ulama ilmu kalam, disepakati oleh semua ahli kalam ataupun ahli-ahli akidah dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi dan kata jumhur mutakallimin radhiyallahu anhum, imkan mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala itu, jikalau tiada imkan demikian itu, maka betapa sah mengenal kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, karena bahawasanya sifat kamalat itu qaim kepada zat Subhanahu wa taala, melainkan sudah sah mengenal kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Katanya jumhur ahli kalam mengakui zat Allah, kita boleh kenal zat Allah kerana kalau kita tak kenal, kita nak mengenal sifat-sifatnya, sehingga kita meletakkan sifat-sifat tersebut kepada zat. Kerana kita tahu dalam perbahasan ilmu kalam, sifat itu dipanggil arad. Arad itu maksudnya sesuatu perkara yang wujud, di mana kewujudannya itu memerlukan sesuatu zat. Yang satu lagi ialah zat, di mana kewujudannya itu berdiri dengan diri sendiri. Jadi oleh kerana itu, ahli kalam mengatakan boleh kita bincang lagi mengenai zat Allah, tetapi perbincangan itu adalah berkait dengan untuk mengenali sejauh mana zat itu. Maka sebab itulah kita bincang nanti ke depan, di mana selepas habis kita membincangkan mengenai wujud Allah Ta'ala, kita akan membincangkan sifat-sifat salbiyah, iaitu sifat-sifat
yang mana ada pada zat Allah, sifat-sifat yang ada pada zat Allah, tetapi sifat-sifat itu berfungsi walaupun ianya bersifat subuti, tetapi fungsi utamanya adalah untuk menafikan jika ada gambaran yang tidak layak bagi zat Allah. Misalnya, kita akan jemu nanti di mana apa panggil dalam pengajian kita ini mengatakan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu dia berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri itu bermaksud wujud Allah itu adalah wujud yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain selain Allah untuk mewujudkannya. Misalnya kalau kita tengok dalam kehidupan kita seharian, kita nak pagi ni saya makan jepang. Kalau saya nak jemput pisang, saya mesti ada beberapa perkara yang mungkin pisang itu ada di atas meja. Saya kena ada pisang yang masak, saya kena ada bikarbonat, saya kena ada minyak, saya kena ada gula, saya kena ada tepung, ada kuali, ada dapur, ada gas. Jadi semua benda itu tidaklah jemput pisang, tetapi dia perkara yang diperlukan untuk mewujudkan jemput pisang di atas meja untuk saya sarapan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak perlu kepada semua benda itu kerana dia wujud dengan dirinya sendiri. Jadi perbincangan kita nanti mengenai zat Allah adalah perbincangan yang berkait dengan sifat-sifat yang dikatakan ianya selbiyah, iaitu membincangkan sifat-sifat yang akan menggambarkan Allah itu maha sempurna zatnya dan menafikan, iaitu sekaligus menafikan segala tempelan, segala khayalan, segala kebarangkalian yang akan dikatakan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh itu, ya. Okey, kita baca lagi. Betapa pengenal kita kepada zat Allah? Maksudnya, bagaimana ataupun apa hukumnya kita kenal zat Allah? Jawab, dengan pengenal yang yakin bahawasanya zat Allah Ta'ala itu tentu wajib dan adanya halnya maha suci daripada segala yang baharu, maka kaul dua itu ittifaq segala tanda yang baharu dan tiada dapat oleh fikir jaiz nazar dan wahd Allah Ta'ala itu daripada didah akal dan khayal dan fikir dan barang sebagainya ilinah akhir katanya dan aku. Maksudnya berapa kadar perlu kita kenal zat Allah. Jadi Tuan Syekh ini mengatakan kita perlu kenal zat Allah itu pada dua perkara lah. Pertama, kita kenal zat Allah itu pada meyakini bahawa dia mesti ada, wajibal wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal zat Allah itu pada sifat-sifat yang ada pada dirinya, iaitu pada zat Allah itu, dan sifat itu berfungsi dengan dua fungsi. Satu fungsi menyempurnakan atau menafikan mana tahrim, mana kebarangkalian yang ingin ditampalkan ataupun ditampilkan pada zat Allah. Okey, itu bicara mengenai Muslim, iaitu ma'rifatullah. Sekarang Tuan Syekh yang nampaknya tadi kita sebut beberapa
dalam bicara kita oleh dalam matanya. Kata Tuan Syekh, fanzur ila nafsika thumma taqil lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalil adam wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qit'an yastahilul qidami. Di mana Tuan Syekh membawa kita berfikir secara logik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau sahabat-sahabat baca Quran, ya, itu juga sahabat-sahabat cuba memperhati agama kita menggunakan perkataan ro'ah, ya, ro'ah. Ro'ah itu maksudnya tengok. Kemudian agama kita juga menggunakan perkataan nadhara, juga diterjemah ke dalam bahasa kita dengan tengok. Kemudian agama kita guna perkataan basar dalam bahasa Melayu kita dengan tengok. Jadi sekarang dapatlah kita faham sebenarnya bahasa Melayu kita tu miskin. Kalau bahasa Melayu kita itu kaya pembendaharaannya, maka pada ro'a akan dipilih satu kata yang setara. Pada nazara akan dipilih satu perkataan yang setara. Dan pada basara dipilih perkataan yang setara. Tapi kemiskinan itu menjadikan ro'a, nazara dan basara diterjemahnya dengan satu sahaja lihat. Jadi untuk menjadikan kita ini tidak keliru apabila kita belajar agama kita ni, maka kita kembali kepada apa makna ro'ah tadi. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam surah Yusuf, ya, apabila Yusuf alaihi salatu wassalam beritahu kepada ayahnya bahawa dia nampak dua 11 bintang dan matahari. Jadi nampak di sana sahabat-sahabat, Nabi Yusuf guna ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Dia beritahu dekat ayah dia, ayah aku lihat. Jadi nampaknya Nabi perkataan mimpi itu. Mimpi itu ialah kita lihat sesuatu di mana pandangan kita terhadap sesuatu itu secara sepintas lalu, tidak jelas, tidak pasti. Sebab itu kebiasaan mimpi datang dalam bentuk yang kabur, yang memerlukan kepada seseorang untuk mentafsirkannya. Kemudian apabila kita lihat penggunaan nazara pula, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pergilah kamu berkelana ataupun bermusafir di seluruh muka bumi ini, fanzur, lihatlah. Jadi pastinya lah makna lihatlah pada ayat unzur berbeza dengan ra'aitu. Kerana ra'aitu maksudnya tengok sesuatu secara sepintas lalu. Apabila kita sebut nazar, nazar bermaksud tengok dan perhati. Misalnya kalau sahabat tengok dalam kamus bahasa Arab, kenapa kita kalau tunggu orang Arab panggil intazara? Kenapa bila kita tunggu orang? Tunggu orang tu dia sebut intazara. Sebabnya gelagat orang bila dia tunggu orang, dia akan perhati orang hok lalu. Misalnya kita tunggu orang dekat bus stop.
kita analisis. Jadi bila disebut nazar itu maksudnya kita tengok aspek-aspek yang akan kita bincangkan ini dan kita analisis dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi itu makna nazar. Nazar ialah lihat dan berfikir tentang apa yang kita lihat. Kemudian yang paling dalamnya ialah basar. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Sesungguhnya agama ini adalah yang mengajak manusia di atas basirah. Jadi basirah itu melihat dengan mata hati yang lebih mendalam. Itu dibincangkan panjang lebar dalam ilmu tasawuf. Jadi apabila dia sebut nazar, bermaksud kita tengok, kita perhati, kita cuba berfikir dan bincang. Itu makna secara umum. Tapi dalam ilmu kalam ataupun dalam ilmu tauhid yang kita bincang menggunakan kitab Jauharah ini, di mana orang-orang ilmu kalam ataupun ilmu tauhid mendefinisikannya begini. Kalau sahabat-sahabat masih bersama saya, kita di halaman 10, di mana pada bawah sekali selepas matan itu, Tuan Syekh ada mendefinisikan apa makna nazar. Katanya, yakni maka engkau fikirlah diri engkau, kemudian maka engkau pindahkan fikir bagi alam yang tinggi, maka kemudian engkau pindahkan pula fikir kamu kepada alam yang di bawah, maka engkau dapat dengan dia kejadian yang lebih indah, lagi teguh, tetapi dengan dia itu wujud dalil Adam. Dan tiap-tiap barang yang harus itu, atasnya itu Adam, halnya putus, maka hal atasnya itu bersifat kidam. Maka lazimlah baharunya, maka apabila baharu ia, maka tentulah ada yang menjadikannya, maka iaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kamalat, lagi maha suci pada segala sifat naqais. Itu yang disebut daripada makna matan. Itulah. Yang saya nak sebut di sini ialah selepas daripada Syahdan. Syahdan kata dia, arti nazar itu didefinisikan apa makna nazar, iaitu mentartibkan dua maklum atau lebih supaya sampai kepada maklum yakin seperti kita hendak yang berfikir bahawa alam baharu alam, maka dikata bermula alam itu baharu dan tiap-tiap yang baharu itu tentu baharu, maka yakinlah olehmu bahawa sesungguhnya alam itu tentu baharu, maka tiap-tiap baharu itu ada yang menjadikannya. Okey, apa makna bicara Tuan Syekh? Tuan Syekh nak beritahu, apabila kami sebut nazar, dan kata Ibnu jadi al-aqlul gharizi itu setiap manusia itu sama saja. Si Melayu, India, Cina sama saja Allah beri nilai aqlul gharizi. Maka apabila seorang manusia itu akan diberi dengan taklif agama, maka agama kata seorang itu harus akil, harus berakal. Jadi akal yang dimaksudkan di sana ialah al-aqlul gharizi, iaitu orang tadi tidak gila, dia waras. Jadi apabila dia waras, maka dia mempunyai akal semula jadi. Jadi sahabat-sahabat, akal semula jadi ini dia tidak berkembang. Dia sama aja kita semua.
Jadi yang menjadikan kita ini cerdik, menjadikan kita ini mempunyai akal yang hebat ialah pada pengembangan akal al-muktasab. Jadi akal al-muktasab ialah hasil daripada pengoperasian akal al-gharizi. Maka sebab itu orang yang banyak menghadapi masalah, yang mana masalah itu akan menuntuknya untuk mengoperasikan akal gharizi tadi, maka ianya akan menjadi lebih cerdik. Ataupun dengan kata lain, orang yang banyak berfikir akan menjadi lebih cerdik daripada orang yang malas berfikir. Sebab itu agama kita marah sangat-sangat orang yang ada akal tapi malas berfikir. Sebab kalau orang tu malas berfikir, dia sudah terkena dengan halah hawa nafsu. Dan akhirnya dia akan menjadi orang yang ditipu oleh hawa nafsu. Jadi sebab itu kita hendaklah sentiasa berfikir. Allah Ta'ala sebut banyak sahabat dalam Al-Quran yang menuntut kita untuk berfikir. Jadi menjadikan kita berfikir itulah salah satunya disebut dengan an-nazar dalam bicara ilmu kalam kita ini. Jadi an-nazar bermaksud kita mengoperasikan akal kita tadi dalam bentuk-bentuk tertentu yang akhirnya memungkinkan kita membawa suatu kesimpulan baru. Jadi daripada definisi itu sahabat-sahabat, bolehlah kita simpulkan bahawa berfikir itu bermaksud kita mengolah maklumat-maklumat yang sedia ada dalam benak fikiran kita ini, kita olah dia dalam bentuk tertentu, dengan setiap kelainan olahan akan mendatangkan suatu hasil baru yang berbeza. Disebabkan oleh kita beza susunnya. Misalnya lah ya sahabat-sahabat, kita ini tahu nilai nombor 1 hingga 10. Kita tahu nilai nombor 1, kita tahu nilai nombor 2, kita tahu nilai nombor 3, nilai nombor 4 dan sebagainya. Jadi nilai-nilai nombor yang kita tahu itu kita panggil dia maklumat sedia ada. Dia dah ada dalam fikiran kita. Nilai nombor tadi. Kemudian daripada nilai nombor itu kita pun susun pada bentuk campur. 1 campur 1. Jadi 1 campur 1 sama dengan 2. Jadi 2 tu maklumat baru. Setelah mana kita susunnya dalam bentuk campur. Jadi tahulah kita ianya nilainya 2. Jadi 2 itu baru tahu je bahawa 1 campur 1 2. Kemudian kita pun buat lagi. 2 tolak 1. 2 kita dah tahu nilai, 1 kita dah tahu, tapi kita susunnya dalam bentuk tolak pula. Maka 2 tolak sama dengan 1. Jadi 1 iaitu kita menyusun maklumat yang sedia ada bagi mendapat maklumat baru yang meyakini kita. Misalnya lah, berasaskan contoh yang diberi oleh Tuan Syekh. Kalau nyata alam ini berubah. Alam ini berubah. Kita tengok berubah daripada BN kepada PH, kepada PH kepada PN. Berubah. Kita tengok iklim kita berubah. Kita tengok musim berubah. Kita tengok nilai barang berubah. Hampir kita dapati semua benda yang ada dalam hidup kita ni berubah. Maka kita pun guna maklumat kita yang sedia ada. Iaitu berubah. Semua benda yang ada dalam alam ni berubah. Duit berubah, kerajaan berubah, rasa berubah, sayang berubah, nikmat berubah. Apa benda lah semua berubah. Maka kita pun analisis lagi, kita pun tengok lagi. Setiap yang berubah itu ada mulanya. Setiap yang berubah itu ada mula. Orang tukar kerajaan ada mulanya. Orang tak suka dekat orang ni ada mulanya. Ada mulanya barang itu jadi mahal. Kita kata dulu kita bawa RM300 boleh beli 1 troli. Sekarang 1 troli pergi supermarket dah kena bawa RM500. Ada masanya sebelum ini. Kalau dulu sebelum ini, bila sebut sebelum ini ada masa mula. Jadi apabila kita tengok alam ini berubah dan kita pun buat kesimpulan setiap yang berubah itu ada mula. Setiap yang berubah itu ada mula.
Maka bila kita susun macam tu, kita pun boleh buat kesimpulan. Oh, maka oleh kerana alam ini berubah, setiap yang berubah itu ada mula, maka alam ini ada mula lah. Alam ini ada mula. Jadi alam ini ada masih ada maklumat yang sedia ada kita tentang setiap bentuk alam ini ada perubahan. Dan setiap yang berubah itu ada mula, maka kita pun buat satu kesimpulan. Alam ini ada mula. Jadi bila sabitlah, yakinlah kita bahawa alam ini ada mula, maka mesti ada orang yang menciptanya. Mesti ada orang yang menciptanya. Jadi yakinlah kita bahawa yang mencipta alam ini pastilah dianya bukan alam. Sebab kalau dia alam juga, maka orang lain akan ciptanya juga. Maka yakinlah kita bahawa alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berfikir macam tu, orang dalam ilmu kalam ataupun ilmu tauhid yang kita bincang ini, dia sebut dengan istilah an-nazar. Jadi apabila selepas pada ni saya sebut an-nazar, 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 maka sahabat-sahabat ingatlah, nazar bermaksud menyusun maklumat-maklumat yang sedia ada dalam bentuk-bentuk tertentu yang membawa kita untuk mendapat maklumat baru yang meyakinkan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan an-nazar. Boleh ya sahabat-sahabat setakat itu. Jadi oleh kerana itu Tuan Syekh kita kata, oleh kerana alam ini dia besar. Dia ada bukit bukau, ada sungai, ada pokok dan sebagainya. Maka agar kita kata tak perlulah kamu dan sebagainya, memadai kamu memakai dalam diri kita ini sudah cukup untuk kita meyakini bahawa adanya Allah. Cuba sahabat-sahabat perhatikan kepada firman Allah Ta'ala. Allah kata apa? Ya ayyuhal fuqara'u ilallah. Ya antumul fuqara'u. Paling utama, yang paling teruk kedudukan mereka, yang paling bawahnya ialah fakir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu kan dia punya sebutan Al-Quran mengenai asnaf zakat. Jadi orang yang paling utama harus dibantu ialah orang yang paling teruk keadaan mereka, iaitu fakir. Jadi orang-orang fiqh menggunakan indikator fakir itu bermaksud dia seorang yang tidak mempunyai pendapatan atau mempunyai pendapatan tetapi keperluannya lebih besar daripada pendapatannya. Itu indikator dipakai untuk mengklasifikasikan fakir. Kemudian miskin pula ialah orang yang mempunyai pendapatan dan juga orang yang mempunyai keperluan di mana pendapatan dan keperluannya itu cukup-cukup. Kadang-kadang tak cukup. Jadi bermaksud fakir itu lebih teruk. Jadi dalam memahami jadi kata para ulama tafsir, kata para ulama mengatakan bahawa fakir di dunia terdapat dua sudut. Fakir lil insan wal ghaniyyu lillah. Manusia fakir
Allah itu kaya. Warid mengatakan kita semua fakir, maka sebab itulah ulama kalam, ulama tasawuf mengatakan untuk mengenali Allah itu maha kaya, kita tak perlu pergi jauh-jauh. Kita tak perlu sampai ke planet Zuhal. Kita tak perlu sampai kepada alam semesta. Kita tak perlu sampai ke dalam lautan. Kita tak perlu sampai ke langit. Kita hanya tengok diri kita pun kita sudah tahu bahawa jika dinisbahkan kita dengan Allah, kita adalah lemah. Apatah lagi ada kenyataan lain yang memperkukuhkan akan makna fuqara itu, ialah inna khalaq Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Diciptanya manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kenal Tuhan. Maksudnya dia tahu bahawa dia adalah makhluk yang lemah. Dia tahu dia adalah makhluk yang fakir. Dia tahu dia adalah makhluk yang memerlukan. Dia tahu dia adalah makhluk yang mengharapkan sesuatu dari pihak lain. Maka dengan sendiri yakinlah dia ada satu pihak yang sifatnya wajib wujud. Allah yang akan bantu manusia itu pula adalah satu entiti, satu kewujudan yang mestilah 100 berbeza dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun yang menyerupai Allah dalam semua aspek. Sesungguhnya dia maha mendengar dan dia maha melihat. Jadi bila kita lihat diri kita, kita yakin bahawa kita lemah, maka otomatik berlaku. Sebab bila sebut mengenai lemah, lawannya satu je, iaitu lemah, lawannya kuat. Tidak sempurna, lawannya sempurna. Jadi apabila sabit kita lemah, bila sabit kita makna di mana dia kesempurnaan, dia mempunyai segala kemampuan, dia mempunyai segala kebolehlakuan, dia mempunyai segala-galanya. Jadi kita pula adalah makhluk yang mula-mulanya, maka dengan itu yakinlah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi itu mengenai kita bincang pada pagi ini, saya simpulkan lagi untuk sahabat-sahabat semua bahawa pada pagi ini kita bincang 3 perkara. Pertama ialah apa yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf pertama kali dalam hidup sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab agama. Jadi perkara yang utama dan yang pertama ialah kita wajib untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, yang sifat-sifat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat tahu untuk memperdalilkan bagi membina keyakinan yang jitu dan utuh tentang 3 perkara tersebut. Kan ada khilaflah di antara Asy'ariyah dengan Al-Maturidi di antara mana dahulu ma'rifatullah tsumma nazar awin nazar tsumma ma'rifatullah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang kita belajar pada hari ini ialah zat Allah itu maha suci. Sucinya zat Allah itu tidak mampu untuk kita gambarkan dengan apa-apa mekanisme secara ilustrasi, secara nombor. Dan
Dan juga begitulah dengan apa-apa bahasa yang ada. Kita hanya membincangkan zat Allah itu dari sudut untuk menggambarkan dia adalah zat yang maha sempurna, sekaligus untuk menapis ataupun menepis mana-mana gambaran ataupun khayalan ataupun imajinasi ataupun andaian mengenai tidak sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah apa yang dimaksudkan dengan an-nazar. Yang kita sebut tadi, an-nazar ialah menyusun maklumat-maklumat yang sudah sedia ada dalam fikiran kita dalam bentuk-bentuk tertentu dengan tujuan untuk memperolehi maklumat baru yang meyakinkan kita. Dan yang terakhir sekali ialah apabila kita ingin mengenal Allah akan segala kesempurnaan yang ada padanya yang maha agung itu, maka tak perlulah kita pergi jauh, memadailah kita hanya melihat pada diri kita dengan beberapa kenyataan yang Allah sebut tentang kita. Ayyuhan nas antumul fuqara, khuliqal insanu dha'ifa, innal insana khuliqa halu'a, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Dengan segala kelemahan yang Allah cipta kita tadi yang sifatnya zati, maka dengan sendiri yakinlah kita bahawa Allah yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita dengan segala sedemikian ini, dia adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha sempurna. Jadi saya rasa itu saja dapat saya kongsi dengan tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu akan datang dalam kuliah yang seterusnya untuk diperjelaskan kepada sahabat-sahabat semua mengenai apakah yang dimaksudkan dengan at-tasdiq. Iaitu tadi kita dah tahu apa tahu. Sekarang selepas kita tahu tu apa makna iman tadi. Jadi ada yang mengatakan iman itu ialah at-tasdiq wal iqrar. Ada mengatakan itu adalah ilah. InsyaAllah dalam pertemuan yang datang. Saya rasa setakat itu dulu dapat saya bersama dengan sahabat ini. Jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah sepanjang masa. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabak yang menimpa kita ini dan memelihara kita daripada terkena dengan penyakit ini dan memelihara kita, keluarga kita, saudara mara kita, rakan taulan kita dan seluruh dunia serta seluruh negara cintai ini. Dan kita berdoa jugalah semoga keamanan dan kebijaksanaan diberi kepada ahli-ahli politik kita supaya mereka juga dapat mengurus politik dan kehidupan yang ada di negara kita ini dengan sebaik mungkin. Hanya Allah jua yang maha menentukan. Hanya dia jua yang mampu menjaga hati dan keadaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Faisal. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang mengikuti melalui live Facebook Pondok Masjid bagi